Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada isu kelestarian dan juga tenaga boleh baharu dan juga bagaimana sektor ini mampu untuk menjana dan juga meningkatkan ekonomi, dan penting untuk kita telitikan di mana di dalam COP28 ataupun persidangan perubahan iklim yang dianjurkan oleh PBB di Dubai yang berakhir semalam, 198 buah negara sepakat untuk mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil secara global, dan ini merupakan perjanjian pertama dalam sejarah yang bersetuju untuk melakukan transisi tenaga untuk mengurangkan impak perubahan iklim yang dilihat lebih parah, mengelakkan situasi lebih parah pada masa akan datang. Jadi Malaysia juga perlu mendepani cabaran ini, dan kita telitikan dua kementerian utama telah diwujudkan, iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Bagaimana dua kementerian ini mampu untuk memacu perubahan dan juga membawa Malaysia ke hadapan dalam isu kelestarian ini, dan kita nak melihat bagaimana ia mampu memacu ekonomi baharu dan lebih lestari. Profesor Madya Dr. Muhammad Wira Muhammad Syafiee yang merupakan pengarah Pusat Kajian Kelestarian Global dan juga penyelaras Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau Universiti Sains Malaysia USM bersama dengan saya pada ketika ini. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Ezra Awani. Pertama sekali, pandangan doktor lah dalam kita membuka perbincangan ini melihat kepada keputusan Perdana Menteri kerajaan secara umumnya untuk memecahkan Kementerian NRECC ini menjadi dua kementerian dengan fokusnya lebih tertumpu pada ketika ini. Pandangan doktor, adakah ini dilihat sebagai satu langkah ke hadapan, doktor? Baik, terima kasih dengan soalan yang diajukan kepada saya. Terima kasih Encik Harith. Pada pandangan saya, bila mana Perdana Menteri mengumumkan kepada pemecahan Kementerian NRECC, yang mana salah satunya adalah Kementerian Peralihan Tenaga dan juga Daya Guna Awam, ianya merupakan satu yang agak mengejutkan, tetapi amat positif. Bagi saya, ia sesuatu yang baik. Kalau kita lihat daripada segi konteks antarabangsa, ia seiring dengan pergerakan politik pada peringkat dunia yang cuba nak mengekang kesan perubahan iklim. Dan kesan perubahan iklim ni sekiranya kita tidak gunakan kaedah dan juga kaedah tata cara yang tepat, kita risau kita tidak akan dapat mencapai matlamat negara untuk menjadi net zero pada 2050, iaitu apa pun kadang-kadang kita panggil sebagai sefar bebas 2050. Jadi itu adalah matlamat yang memang kerajaan telah gariskan, yang memang seiring dengan negara-negara lain di dalam perkara berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi bila mana kita ada satu kementerian khusus nak melihat kepada peralihan tenaga yang merupakan penyumbang terbesar kepada kesan perubahan iklim, jadi bagi saya itu adalah satu langkah yang amat tepat sekali. Kalau kita lihat pada tahun 2009, kerajaan pernah menubuhkan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Kita panggil KETA pada tahun 2009. Lama. Bila saya lihat kembali, saya cuba bandingkan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dan portfolio ataupun unit bahagian yang ada di Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, saya tak nampak banyak bezanya. Dan bagi saya ini memang satu perkara yang amat baik dan boleh membantu kerajaan meluncurkan matlamat dia nak mencapai net zero pada tahun 2050 nanti. Ya, Doktor, bagaimana mungkin soalan follow up saya melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Doktor. Kita teliti beberapa dasar yang diumumkan oleh kerajaan, terutama melibatkan kelestarian ini adalah NETAR, NETR. Bagaimana ini sebenarnya perubahan ataupun ianya NETR dilancarkan tahun ini, rombakan kabinet juga dilakukan baru-baru ini, dan juga menggerakkan inisiatif dan juga dasar itu menjadi perkara asas pada ketika ini. Pandangan doktor melihat kepada pelaksanaan dan juga segala inisiatif di dalam NETR itu perlu digerakkan oleh kedua-dua kementerian ini seiring, doktor? Okey, saya berpandangan bahawa bila mana kerajaan melalui Kementerian Ekonomi melancarkan NETR pada Ogos 2023, ianya memang seiring dengan apa yang dibuat oleh NRECC pada waktu tersebut, yang juga melancarkan
METO, Malaysian Energy Transition Outlook pada tahun yang sama yang dilancarkan oleh YBM Nazmi. Memang ianya seiring, ianya perlu dikaitkan juga dengan ekonomi sebab kita tidak mahu bila mana berlakunya proses transisi energi peralihan tenaga, ianya menjejaskan kegiatan ekonomi dan juga sektor-sektor industri yang tertentu. Jadi itu merupakan satu igawan buruk yang kita tidak mahu lihat berlaku kepada ekonomi negara. Jadi bila mana NETR dilancarkan, ianya dibuat seiring dengan METO, Malaysian Energy Transition Outlook, dan ianya juga seiring juga dengan satu lagi polisi tenaga yang telah diumumkan oleh kerajaan pada tahun 2022, iaitu National Energy Policy. Dan saya lihat memang kerajaan amat serius di dalam usaha untuk mengurangkan pemanasan global dan juga seterusnya mengekang kesan perubahan iklim, sebab kita tidak mahu ketinggalan daripada arus pembangunan dunia yang memang tidak boleh kita sangkalkan kena ikut laluan yang telah dibuat oleh negara-negara maju, sebab kita adalah sebuah negara pengeksport. Daripada sana barulah kita boleh meletakkan ekonomi kita pada landasan yang betul. Jadi saya nampak memang apa yang dinyatakan sebentar tadi, iaitu bila mana NETR dilancarkan, METO dilancarkan, dan kita boleh nampak ianya direalisasikan dalam bentuk timbulnya satu kementerian baru yang dipecahkan daripada NRECC. Ya. Doktor menyebut berkenaan dengan ekonomi juga tadi. Kita lihat bahawa kementerian yang baru, iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam ini, kita telitikan ianya dipimpin oleh Datuk Seri Fadilah Yusof, TPM. Dan beliau berasal dari Sarawak, dan kita lihat Sarawak juga boleh dikatakan keterhadapan dalam memacu industri tenaga boleh baharu dan juga teknologi hijau, terutamanya kalau kita telitikan seperti carbon capture, usaha berkenaan dengan hidrogen dan sebagainya. Dan di dalam NIMP, National New Industrial Master Plan juga meletakkan bahawa kalau kita lihat map itu di Sabah Sarawak terutamanya akan mempelopori bidang ini, iaitu emerging teknologi dan sebagainya, terutama dalam peralihan tenaga. Bagaimana doktor melihat bahawa ini akan memacu ekonomi Malaysia? Tidak lagi kita bergantung kepada petroleum sebagai penyumbang ekonomi, kerana Perdana Menteri sendiri juga menyatakan bahawa tidak mahu meletakkan harapan yang tinggi dan juga dana yang besar ditarik dari sumber petroleum, tetapi ini adalah masa hadapan yang baru untuk Malaysia, Doktor. Mungkin ada berkaitan di sana. Saya lihat bila mana TPM dilantik ke jawatan Kementerian Peralihan Tenaga, Datuk Seri Fadilah Yusof dilantik ke jawatan tersebut, Premier Sarawak menyatakan rasa seronoknya kerana ianya ada berkaitan dengan apa yang dibuat oleh Sarawak pada masa sekarang ini. Kalau kita lihat kepada apa yang dibuat oleh setiap negeri di Malaysia sekarang ini, memang tidak boleh disangkal, memang Sarawak lah yang berada di hadapan di dalam usaha nak menghasilkan sebagai contoh hidrogen hijau, green hydrogen. Dan pada masa sama kita tidak boleh sangkal tenaga hidroelektrik yang dihasilkan di Sarawak memang pada tahap yang amat tinggi, dan itu merupakan penyumbang yang cukup besar di dalam energy mix yang berkaitan dengan apa yang kita boleh golongkan sebagai energy mix yang masuk dalam renewable energy. Daripada sana saya yakin bila mana kementerian berada di bawah pimpinan Datuk Seri, ianya mungkin boleh diletakkan supaya apa yang dibuat oleh Sarawak boleh kita masukkan di dalam usaha kementerian berkaitan dengan green hydrogen lebih-lebih lagi, dan juga kemudian berkaitan dengan renewable energy yang dihasilkan di Sarawak. Ya. Doktor, melihat kepada sebagai contoh kerajaan meletakkan sasaran juga melihat kepada ekonomi menerusi peralihan tenaga ini. Kita telitikan COP28 juga meluluskan dari segi perjanjian negara-negara untuk mengenepikan penggunaan sumber arang batu ataupun jelas kepada fosil. Bagaimana pandangan doktor melihat kepada usaha di peringkat global pada ketika ini dan juga ianya seiring dengan dasar kita
di peringkat Malaysia seperti di bawah NETR sendiri? Pandangan doktor. Bagi saya, apa yang diusahakan pada peringkat kita di Malaysia adalah melebihi apa yang cuba diusahakan pada peringkat COP28. Sebab di dalam COP28 yang melibatkan hampir 200 buah negara, memang akan ada negara-negara yang masih lagi hendak menggunakan bahan api fosil sebab mereka menjana majoriti daripada pendapatan negara mereka daripada bahan api fosil, iaitu lebih-lebih lagi hidrokarbon daripada sumber-sumber petroleum. Dan kalau kita lihat kepada arus perbincangan politik pada peringkat COP28, arang batu sebagai contohnya, saya tak nampak banyak kemajuan dibuat berkaitan dengan arang batu sebab penggunaan arang batu telah pun disentuh di dalam COP26, iaitu Conference of Parties 26 yang dibuat di Glasgow, England. Dan bila masuk COP27, perkara tersebut disenyapkan, tidak ada perubahan. Dan kemudian secara mengejutnya, pada COP28 bukan sekadar arang batu yang dimasukkan dalam perjanjian, tapi dimasukkan juga selepas perbincangan yang cukup berpanjangan, sepatutnya habis pada 12 Disember tapi masuk sampai 13 Disember pagi, perbincangan panjang, tiba-tiba dimasukkan perkataan bahan api fosil yang dinyatakan sebagai transition away. Kita nak buat peralihan jauh daripada bahan api fosil kepada sumber tenaga boleh baharu bagi mencapai net zero 2050. Bagi saya, walaupun pada peringkat awal perbincangan COP28 seolah-olah seperti perkataan bahan api fosil akan terus dilenyapkan daripada perjanjian, macam mana pun secara mengejutnya perjanjian telah pun dicapai pada pagi Rabu lepas, dan dimasukkan juga perkataan bahan api fosil yang berkaitan dengan peralihan jauh. Maksudnya akan ada satu konteks peralihan untuk bergerak keluar daripada penggunaan bahan api fosil kepada penggunaan tenaga boleh baharu dan tenaga-tenaga yang lebih bersih. Jadi itu again sekali lagi saya nyatakan satu perkara mengejutkan yang amat positif. Macam mana pun, bila mana kita lihat draft perjanjian, kita dapat lihat sebenarnya penilaian ataupun gap yang perlu dirapatkan lagi banyak tidak disentuh di dalam perjanjian tersebut. Dan apa-apa hal pun saya nampak mana-mana perkara yang tidak dapat hendak dicapai ataupun tidak dapat hendak dipersetujui di dalam COP28 ini akan terus dibincangkan pada tahun hadapan November depan. Sekarang ni COP29 dicadang akan dibuat di Baku, Azerbaijan. Harapnya daripada sana mungkin kita boleh dapatkan perkataan yang lebih mantap bagi penggunaan bahan api fosil, bukan sekadar transition away tanpa penilaian, tanpa assessment yang tepat, bagi membolehkan negara-negara yang berkaitan yang menggunakan bahan api fosil untuk bersifat lebih serius di dalam hendak mengurangkan pelepasan karbon dioksida ini. Okey. Doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memperincikan dalam konteks Malaysia terutamanya. Kita nak melihat dari segi bagaimana inisiatifnya, apa peluang-peluang baharu dan bagaimana dari segi kepakaran dan bagaimana Malaysia perlu meneroka dan juga menjadi jago setidak-tidaknya di peringkat ASEAN maupun di peringkat di peringkat Asia ini terutamanya. Dan itu akan kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Baik, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan peralihan tenaga dan bagaimana ianya mampu untuk memacu ekonomi baharu dan juga lebih lestari kepada Malaysia. Masih lagi bersama saya menerusi Google Meet Profesor Madya Dr. Muhammad Wira Muhammad Syafiee yang merupakan pengarah Pusat Kajian Kelestarian Global dan juga penyelaras bagi Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baru, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau Universiti Sains Malaysia USM. Doktor, sebelum berhenti rehat tadi saya menyebut berkenaan dengan dalam konteks Malaysia, kita nak memperincikan
dari segi tenaga ini. Kita perincikan apa yang dinyatakan oleh di dalam COP28 tadi adalah dari segi bahan api fosil, usahanya untuk mengenepikan ataupun menjauhkan bahan api fosil itu daripada penggunaan. Jadi apa pilihan yang ada pada Malaysia dalam mencapai aspirasi ini, Doktor? Bagi saya pilihan yang kita ada ni memang telah pun digariskan di dalam NETR, di dalam METO, Malaysian Energy Transition Outlook. Seperti mana saya nyatakan tadi, kita tetap serius di dalam usaha kita nak mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Kita nak kurangkan energy mix yang ada di Malaysia daripada bahan api fosil lebih kepada tenaga boleh baharu. Dan daripada sana kita dapat lihat timbulnya potensi-potensi baru. Kalau macam sekarang mungkin potensi hidrogen kita mungkin boleh kita nyatakan sifar. Tapi kita harap dengan bantuan yang kita perolehi daripada sumber dalaman kita, dan sebenarnya kita perlukan banyak bantuan teknologi transfer, pemindahan teknologi daripada negara-negara maju dalam teknologi-teknologi yang bersifat boleh mengurangkan lagi pelepasan karbon. Apa yang kita boleh buat pada peringkat nasional sekarang adalah memenuhi apa yang telah digariskan dalam NTR. Kita nak kurangkan penggunaan arang batu, kita nak banyakkan lagi penyediaan renewables, tenaga boleh baharu. Kalau macam sekarang ni, tenaga boleh baharu ni dia duduk dalam takup 4% untuk total primary energy supply. Kita nak cuba menjelang 2050 ianya menjadi 18%. Kita nak cuba dapatkan, kalau sekarang hidrogen 0%, jadi kita nak dapatkan supaya menjelang 2050 paling kurang 4%. Dan kita nak kurangkan pengantungan kita terhadap lebih-lebih lagi arang batu. Dan sekarang timbul satu perkataan baru, iaitu apa yang kita panggil sebagai transition fuel. Transition fuel ni adalah gas. Dan memang akan dinaikkan penggunaan gas tersebut menjelang 2050 kalau kita bandingkan dengan sekarang, sebab ianya lebih bersih daripada penggunaan arang batu. Jadi kita dapat lihat sebenarnya domestik, pada peringkat domestik, ekonomi dalam negara ni akan perlu bersifat rendah karbon. Dan saya dapat lihat industri-industri yang memang pada peringkat awal ni berada pada landasan rendah karbon. Sebagai contoh, industri yang berkaitan dengan penyediaan tenaga boleh baru. Dia akan boleh terus beroperasi di dalam iklim yang lebih menarik dan lebih mudah. Akan tetapi, industri yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api fosil akan perlu beralih kepada tenaga yang lebih bersih, iaitu tenaga boleh baharu, bagi memastikan ia boleh terus beroperasi dengan efisien seperti mana sekarang. Jadi itu adalah satu cabaran yang saya lihat yang letaknya di dalam industri-industri yang banyak bergantung kepada bahan api fosil. Doktor, sebagai pensyarah dan juga dalam bidang akademik ini, mungkinlah doktor boleh kongsi juga ada buat tinjauan ke dari segi kesediaan penerimaan rakyat terutamanya. Kalau kita nak bercakap berkenaan dengan kesediaan penerimaan ini, kerana kita tidak mahu di peringkat kerajaan ataupun penggubal dasar sahaja yang excited, yang teruja untuk melakukan peralihan dan juga melakukan banyak perubahan ini, tetapi bagaimana penerimaan di peringkat masyarakat. Mungkin doktor ada turun ke lapangan juga, mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan perkara ini, pandangan doktor. Okey. Kalau kita lihat apa yang saya nyatakan sebentar tadi, mengenai kita telah pun memiliki satu kementerian yang berkaitan dengan teknologi hijau pada tahun 2009, iaitu kita Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Jadi perkataan teknologi hijau ni dah merupakan sesuatu yang sinonim dengan negeri Melaka sebagai contohnya, dan bagi saya sejak tahun 2009 lagi, bila mana kementerian ini ditubuhkan, pendedahan tentang teknologi hijau, tentang kalau yang kita panggil sekarang ni, kita panggil sebagai teknologi iklim, climate technology, amat tinggi pada peringkat rakyat kita di Malaysia. Dan sebenarnya pada pihak di USM, di bawah CETRI, Center for Education and Training in Renewable Energy, Energy Efficiency and Green Technology, CETRI, pernah juga menjalankan tinjauan awam mengenai teknologi hijau sebelum ini, yang menunjukkan bahawa awareness tu memang ada.
Dan sekarang ni bagi saya bukan pada peringkat awareness lagi pada kita ni, sekarang lebih lagi kepada peringkat untuk menambahkan kebolehsediaan rakyat dan juga kebolehsediaan pakar-pakar teknologi di dalam hendak melaksanakan teknologi hijau dan juga climate technologies. Jadi saya rasa pada peringkat rakyat sepatutnya sebab kita sudah ada pendedahan dengan teknologi hijau sebelum ini, saya rasa sepatutnya berada pada tahap yang tinggi. Ya, Doktor, kalau kita nak perincikan juga apa yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli sebelum ini, ya, beliau seolah-olah memberi indikasi bahawa kerajaan terbuka lah. Kenyataannya beliau menyatakan bahawa kerajaan terbuka untuk melihat dari segi tenaga nuklear sebagai pilihan. Mungkin Doktor ada pandangan berkenaan dengan perkara ini, kerana bila orang dengar perkataan nuklear ini, dia ada mixed reaction lah sebenarnya. Bagus ke tak bagus, nuklear ni bila dalam gambaran kepala ni, nuklear ni is a nuklear lah, nuklear power dan sebagainya. Bagaimana nak memahamkan rakyat dan bagaimana dari segi aspirasi kerajaan untuk yang terbuka untuk melihat nuklear sebagai pilihan tenaga bersih ini, Doktor? Baik, bila mana kita bincangkan tentang tenaga nuklear, memang saya akui memang kita perlu lebih banyak kepada perbincangan, perdebatan dan juga perundingan yang lebih mendalam dan lebih mantap bagi memastikan semua pihak, semua pemegang taruh, semua pihak berkepentingan berada di dalam suasana dialog yang membenarkan ianya sekiranya hendak dilaksanakan oleh kerajaan dapat dibuat di dalam keadaan yang lebih mantap dan keadaan yang tersusun. Saya tidak boleh nafikan daripada segi fakta sains berkenaan dengan bersihnya tenaga nuklear jika dibandingkan dengan tenaga yang dihasilkan daripada bahan api fosil yang lain. Tenaga bahan api fosil seperti macam arang batu dan juga petroleum itu bersih. Bersih daripada dua perkara, satu bersih kepada alam sekitar, kepada udara. Yang satu lagi yang bagi saya yang amat penting sekarang ni, lebih penting lagi adalah bersih daripada segi pelepasan karbon dioksida yang menyebabkan kepada perubahan iklim. Yang inilah yang perlu kita jadikan sebagai tumpuan. Cuba kita buat perbandingan. Bila kita bandingkan tenaga nuklear yang melibatkan kepada pelepasan karbon, ianya berada di dalam taraf yang sama dengan turbin angin yang berada di lautan, offshore wind turbine, daripada segi pelepasan gas karbon dioksida. Daripada segi pembinaan awal sehinggalah kepada decommissioning bila ianya ditutup. Bila dibuat kiraan oleh saintis di bawah United Nations iaitu IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change United Nations, ianya adalah sumber tenaga yang paling bersih seiring dengan turbin angin yang berada di lautan. Bila kita bandingkan pula dengan sebagai contoh hidroelektrik, ianya 2 kali ganda lebih bersih daripada persegi pelepasan karbon dalam perbandingan dengan hidroelektrik. Bandingkan pula dengan solar, banyak melibatkan kepada pembinaan struktur di atas tanah. Bandingkan dengan solar di atas tanah, banding 3 kali ganda lebih bersih jika kita lihat daripada segi konteks pelepasan karbon. Tapi saya tidak nafikan bahawa bila mana kita menggunakan tenaga nuklear, ianya akan mencetuskan satu safety. Kita lihat apa yang berlaku di Fukushima tahun 2011. Kita lihat apa yang berlaku di Chernobyl pada tahun 1986. Dan itu merupakan satu perkara yang cukup menakutkan. Yang kita tidak mahu berulang kembali di mana-mana sistem jana kuasa nuklear yang wujud sekarang ini. Cuma mungkin satu perkara yang boleh kita terus perhalusi, Perancis sebagai contoh, mereka tidak banyak menghadapi masalah di dalam hendak memenuhi kehendak pelepasan karbon pada usaha nak mencapai net zero 2050 sebab 70% daripada tenaga elektrik mereka datang daripada jana kuasa nuklear. Itu kelebihan yang ada pada Perancis. Jerman sebagai contohnya, walaupun mereka ada target untuk lebih banyak mengurangkan jana kuasa nuklear mereka, tapi mereka telah pun menghentikan usaha tersebut. Henti sekejap sebab mereka dapat lihat bahawa ianya banyak berkaitan di dalam usaha nak mencapai net zero
pada tahun 2050 nanti. Jadi itu merupakan satu perkara yang perlu dievaluasi pada peringkat negara sama ada kita nak melihat kepada nuklear ataupun tidak. Cuma mungkin saya boleh tarik perhatian kita sebelum ini, Malaysia kita telah pun ada MNPC, Malaysia Nuclear Power Corporation, yang ditubuhkan pada tahun 2011 dan target MNPC yang mereka telah hasilkan pelan tindakan, target mereka adalah pada peringkat awalnya untuk menghasilkan menjana tenaga nuklear pada tahun 2030. Bagaimanapun ianya pun telah pun dibubarkan pada sepanjang pengetahuan saya, dan buat masa ini memang kapasiti yang telah pun terbina oleh MNPC, saya pun tak pasti sejauh mana adakah kita boleh mencapai kembali matlamat sekiranya kerajaan nak melihat kepada penghasilan tenaga nuklear pada tahun 2030, adakah ianya boleh dikekalkan pada tahun 2030 ataupun perlu dianjakkan. Doktor, akhir sekali berbaki lebih kurang dalam 2 minit perbincangan kita ini, kita telitikan kerajaan mengumumkan dana asas RM2 bilion untuk fasiliti peralihan tenaga nasional, dan juga kalau kita nak memahami dengan lebih lanjut seperti doktor kongsikan, cabarannya itu ada pelaburannya, dananya juga tinggi, proses teknologi, sharing teknologi dan juga teknologi transfer ke Malaysia itu juga perlu dipertingkatkan. Harapan dan juga aspirasi sebagai ahli akademik juga, pandangan doktor melihat menuju ke hadapan, apa mungkin secara ringkasnya apa yang perlu difokuskan oleh kerajaan dalam memastikan bahawa fasiliti, terutamanya fasiliti peralihan tenaga ini dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin, doktor? Saya melihat dana tersebut mungkin amat baik kalau ianya disalurkan kepada projek-projek perdana yang memang akan boleh memberikan impak yang cukup besar di dalam usaha negara untuk mengurangkan kesan perubahan iklim. Yang paling jelas yang memang sudah berada di hadapan mata sekian lama adalah kecekapan tenaga. Yang itu memang satu perkara yang perlu dilihat sebab ianya akan boleh membuahkan hasil yang cukup tinggi. Memang kalau kita cakap buah dia dah hampir masak, ranum, tinggal nak kait sahaja dan ianya tidak tinggi. Berbanding dengan sebagai contoh hidrogen yang memerlukan kepada pelaburan yang agak tinggi sebab ianya masih lagi pada peringkat permulaan. Negara kita tidaklah sehebat seperti mana negara-negara maju di dalam penyanderaan tenaga hidrogen hijau. Dalam tenaga boleh baharu, kita memang banyak menjana tenaga sekarang ini daripada sumber tenaga boleh baharu kalau kita golongkan hidroelektrik, dan sekarang kita lihat solar cukup banyak dipasang untuk nak menjana tenaga boleh baharu, dan antara perkara yang mungkin boleh kita berikan penumpuan adalah perkara yang berkaitan dengan green mobility, untuk memastikan bahawa kita boleh mendapat lebih banyak lagi, bagi contoh charging station sebagai kereta-kereta EV yang sudah mula dipasarkan di negara ini secara luas. Mungkin satu perkara lagi yang mungkin boleh meletakkan negara kita seiring dengan negara-negara lain adalah teknologi CCUS, carbon capture and utilization and storage. Yang sekarang ini memang telah pun dipelopori oleh syarikat milik negara kita, Petronas, yang dijangka akan beroperasi mulai tahun 2025 di medan minyak Kasawari di Sarawak. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita berikan tumpuan. Macam CCUS yang kita ada, yang sedang kita bangunkan ini, mungkin boleh kita dapat lebih awal lagi dengan apa yang diusahakan oleh syarikat minyak Aramco daripada Arab Saudi, yang mungkin dijangka pada tahun 2027 nanti. Jadi satu perkara yang positif yang mungkin boleh membuahkan hasil, harapnya kita boleh menjadi sebuah negara net zero pada tahun 2050 nanti. Okey. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Wira Muhammad Syafiee, pengarah CGSS USM dan juga penyelaras bagi Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau. Demikian pantau belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.